Apa jadi kalau saya beritahu Anda bahwa jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia bukan seperti yang ramai rakyat Malaysia sangka? Bukan sekadar siapa lebih kaya, bukan siapa ada bangunan lebih tinggi, tetapi jurang yang senyap, yang menentukan gaji, harga barang, peluang kerja, dan kuasa beli ringgit Anda. Dalam video ini, Anda akan nampak angka sebenar, fakta sebenar, dan kenapa ramai masih tak sedar realitinya. Sebelum kita pergi jauh, saya nak cuba sesuatu. Kalau Anda percaya rakyat Malaysia patut bincang berdasarkan fakta, bukan emosi, tulis fakta di ruangan komen. Kita tengok berapa ramai yang betul-betul mahu faham, bukan sekadar banding kosong. Assalamualaikum. Jom kita kupas satu persatu. Malaysia ada kira-kira 34 juta penduduk. Indonesia pula lebih 275 juta, 8 kali ganda lebih besar. Perbezaan ini sahaja sudah ubah segalanya. Saiz pasaran, tenaga kerja, kuasa beli kolektif, daya tarikan pelabur. Dari segi jumlah ekonomi, KDNK Indonesia kini melebihi 1.3 triliun dolar AS Malaysia, sekitar 400 bilion dolar Amerika Syarikat. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia lebih 3 kali ganda lebih besar. Tapi tunggu, bagikan dengan jumlah penduduk. KDNK per kapita Malaysia sekitar 11.000 dolar Amerika Syarikat. Indonesia sekitar 4.900 hingga 5.000 dolar Amerika Syarikat. Maksudnya secara purata, seorang rakyat Malaysia menghasilkan lebih 2 kali ganda nilai ekonomi berbanding seorang rakyat Indonesia. Nampak tak permainan nombor di sini? Saiz besar tidak semestinya individu lebih kaya. Sekarang kita masuk bab gaji. Gaji minimum Malaysia pada 2024 ialah RM1.500 sebulan, lebih kurang 320 dolar Amerika Serikat. Di Jakarta, gaji minimum sekitar 5 juta rupiah sebulan, kira-kira 320 hingga 330 dolar Amerika Serikat juga. Nampak macam sama? Ya, di Jakarta. Tapi di banyak wilayah lain di Indonesia, gaji minimum antara 2 hingga 3,5 juta rupiah. Itu sekitar 130 hingga 230 dolar Amerika Syarikat. Jauh lebih rendah berbanding Malaysia. Sekarang kita tanya soalan penting, kos sara hidup. Petrol RON 95 di Malaysia disubsidi pada RM2.05 seliter, sekitar 0,43 dolar Amerika Syarikat. Di Indonesia, harga Pertalite sekitar RM10.000 seliter, kira-kira 0,64 dolar Amerika Syarikat. Tanpa subsidi, lebih mahal. Maknanya dari segi petrol, rakyat Malaysia bayar lebih murah. Elektrik pula? Tarif isi rumah Malaysia secara purata antara 22 hingga 57 sen per kilowatt jam bergantung penggunaan. Di Indonesia, sekitar Rp1.444 per kilowatt jam untuk ramai pengguna, lebih kurang 43 sen dalam nilai ringgit. Hampir setara. Tetapi sistem blok di Malaysia boleh jadi lebih murah untuk penggunaan rendah. Bab makan? Di Kuala Lumpur, makan tengah hari biasa mungkin RM10 hingga RM15. Di Jakarta, RM25.000 hingga RM40.000, sekitar RM7 hingga RM12. Sedikit lebih murah, tetapi coba beli iPhone, laptop, atau kereta import di Indonesia. Cukai dan kos logistik menjadikan harga relatif lebih mahal berbanding pendapatan purata mereka. Bayangkan Anda bergaji RM3.000 di Malaysia. Selepas sewa, makan, petrol, mungkin masih boleh simpan beberapa ratus ringgit jika berdisiplin. Bandingkan dengan seseorang yang bergaji 3 juta rupiah di bandar kecil Indonesia, kira-kira RM900. Walaupun makan dan sewa lebih murah, bila melibatkan barang import atau melancong ke luar negara, kuasa beli mereka jauh lebih terhad. Jadi ya, beberapa barang asas di Indonesia lebih murah. Tetapi relatif kepada pendapatan, rakyat Malaysia secara purata masih ada kuasa beli lebih kuat.
Sekarang kita zoom keluar. Indonesia kaya sumber asli, nikel, arang batu, minyak sawit. Mereka pengeluar nikel terbesar dunia, bahan penting untuk bateri kendaraan elektrik. Itu sebab Indonesia agresif membina industri hiliran bateri dan menarik pelabur global. Malaysia pula kuat dalam sektor elektrik dan elektronik, khususnya semikonduktor. Pulau Pinang contohnya memainkan peranan besar dalam rantaian bekalan global untuk pemasangan dan ujian chip. Strategi berbeza, kekuatan berbeza. Indonesia ada kelebihan skala. Jika 10% rakyatnya beli satu produk, itu sudah lebih 27 juta pengguna. Hampir keseluruhan populasi Malaysia. Malaysia pula ada kelebihan kecekapan dan pendapatan purata lebih tinggi. Infrastruktur lebih matang. Sistem keuangan lebih stabil secara relatif berbanding sejarah turun naik rupiah, terutamanya semasa krisis keuangan Asia 1998. Sekarang saya tanya Anda, bila dengar Indonesia dijangka jadi antara ekonomi terbesar dunia menjelang 2045, adakah itu bermakna rakyat Malaysia otomatis jadi lebih miskin? Tidak. Kedudukan ekonomi terbesar berdasarkan jumlah KDNK banyak dipengaruhi saiz penduduk, tetapi kualiti hidup individu bergantung pada KDNK per kapita, produktiviti, dan pengagihan pendapatan. Disinilah jurang sebenar mula jelas. Malaysia masih mendahului dari segi pendapatan purata, kadar kemiskinan lebih rendah, akses kesihatan dan pendidikan awam lebih luas, yuran hospital kerajaan sangat rendah, universiti awam disubsidi. Namun Indonesia mempunyai momentum demografi, populasi muda yang besar, kelas pertengahan yang berkembang, saham penggunaan domestik yang meningkat setiap tahun, dan momentum itu berbahaya jika dipandang ringan. Malaysia sering digelar negara pendapatan sederhana yang cuba keluar dari perangkap pendapatan sederhana. Indonesia pula negara gergasi yang sedang memecut naik. Satu sudah sampai tahap matang, satu lagi sedang membesar dengan lapar. Ramai rakyat Malaysia tak sedar jurang ini kerana kita banding angka permukaan, gaji, mata wang, harga barang viral di media sosial. Kita jarang banding struktur jangka panjang, demografi, dasar industri, daya saing pelaburan, reformasi ekonomi. Ya, Malaysia masih di depan dalam banyak indikator per kapita. Tetapi Indonesia mengejar dengan konsisten sekitar 5% pertumbuhan tahunan. Jika pertumbuhan itu berterusan dan Malaysia bergerak lebih perlahan, jurang per kapita boleh mengecil dalam tempoh 1 atau 2 dekad. Bukan kerana Malaysia runtuh, tetapi kerana kesan kompaun pertumbuhan pada populasi besar sangat kuat. Inilah bahagian yang ramai tak sedar. Jurang sebenar bukan siapa lebih kaya hari ini. Jurang sebenar ialah antara kestabilan dan skala, antara kematangan dan momentum. Malaysia ada kestabilan relatif dan kuasa beli lebih tinggi. Indonesia ada skala pasaran dan tenaga demografi yang besar. Siapa menang jangka panjang? Jawapannya bergantung pada produktiviti, inovasi, dan keberanian membuat reformasi. Jadi, bila Anda dengar perdebatan Malaysia lawan Indonesia selepas ini, tanya diri sendiri, kita banding apa sebenarnya? Jumlah ekonomi, pendapatan individu, kuasa beli, atau potensi masa depan? Sekarang Anda sudah nampak gambaran penuh. Pertama, Malaysia masih jelas mendahului dari segi pendapatan per kapita dan kuasa beli purata. Kedua, Indonesia mempunyai kelebihan besar dari segi skala pasaran, sumber strategik dan momentum pertumbuhan. Ketiga, masa depan jurang ini bergantung pada kelajuan perubahan, bukan kebanggaan semata-mata. Kalau penjelasan ini buka perspektif baru untuk Anda, tekan like dan kongsikan kepada rakan yang selalu berdebat tanpa data. Tulis di komen, Anda pilih kestabilan atau skala, kerana bila Anda faham jurang sebenar, Anda tak lagi sekadar membanding, Anda mula bersedia.